Tabib Melayu. Tajuk live kita adalah konsep perubatan ataupun tabib, konsep perubatan Melayu yang digunakan oleh para tabib zaman dulu. So, topik yang kita nak bincangkan ini adalah berkenaan dengan konsep perubatan Melayu. Itu. Apa konsep dia? Konsep perubatan Melayu ni dia sangat unik sebab dia dah beratus tahun orang Melayu mempraktikkan teknik perubatan ni sejak dulu lagi. Tapi jangan main tu. Okey. So hari ni kita nak bahaskan tentang konsep perubatan Melayu lah. Okey, macam mana orang-orang Melayu, tabib-tabib Melayu zaman dulu merawat pesakit dan sehingga sembuh. Dia mesti ada satu konsep yang khusus yang diwarisi secara turun-menurun dan ditulis di dalam kitab-kitab perubatan. Okey, dan yang terkenal, kita ada ulama-ulama perubatan Melayu yang terkenal. Okey, contohnya Syekh Nuruddin Al-Raniri daripada Aceh. Dan kita juga di tanah Melayu ada Syekh Ahmad Al-Fatani. Dan kita juga ada Syekh Daud Al-Fatani. So nama-nama ni adalah tokoh perubatan Melayu, tokoh ataupun tabib perubatan Melayu yang banyak menulis kitab tentang konsep perubatan ataupun konsep perubatan Melayu. Okey, so kitab-kitab ni banyaklah kitab-kitab tip yang ditulis oleh para ulama zaman dulu yang kita gunakan beratus-ratus tahun sehinggalah sekarang ini dijadikan satu modul perubatan Melayu. Apa itu konsep dia tu? Kenapa konsep itu penting? Okay, sehingga kita pakai sehingga hari ini, dan banyak para pengamal ataupun perawat menggunakan konsep ini dalam merawat para pesakit mereka. So kita nak bahaskan pada malam ni macam mana konsep perubatan Melayu yang digariskan ataupun yang dipelopori oleh para alim ulama. Kitab yang biasa saya guna sekarang ni sebagai rujukan adalah dua kitab ni. Dua kitab ni. Satu adalah kitab Perubatan Jawi, Teknik Diagnos dan Perawatan, daripada HPA, ditulis oleh Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Dan yang kedua adalah kitab ni, Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu, karangan Nur Nizam Ngadeni. Dia ni banyak mengarang konsep ataupun mengarang buku-buku perubatan lah, terutamanya berkaitan dengan perubatan Melayu. Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu, Nur Nizam Ngadeni, dan Perubatan Jawi daripada HPA, Teknik Diagnos dan Perawatan. So malam ni kita bincang konsep rawatan tabib Melayu, macam mana konsep dia dalam merawat pesakit. So dengan konsep ini kita rawat pesakit sejak dulu lagi. Datuk nenek moyang kita, ulama-ulama kita, para tabib-tabib kita yang masyhur telah berjaya buat satu rangka konsep perubatan Melayu. So kalau kita tanya zaman sekarang ni kan, kita ada hospital ataupun alopati, aliran alopati, dia ada konsep dia sendiri. Dan untuk kita selaku pengamal rawatan komplementari ataupun tradisional,
pun ada dia punya konsep. So malam ni saya nak bahaskanlah atau kita bincang sama-sama konsep perubatan Melayu ataupun konsep tabib Melayu dalam merawat pesakit. Bagaimanakah dia punya konsep mereka gunakan? Apakah konsep yang mereka gunakan? Okey, terima kasih kepada yang melihat live ini. Okey, terima kasih yang datang dan yang support. So tajuk kita pada malam ini adalah konsep perubatan Melayu. Bagaimanakah konsep dia? So konsep dia ni, yang pertama, kita terus kepada bahas konsep perubatan Melayu. Yang pertama, adalah yang pertama, para tabib zaman dulu, para ulama zaman dulu dan juga para tabib, mereka meletakkan satu konsep, iaitu yang pertama sekali adalah niat. Niat berubat semata-mata kerana Allah. Itu konsep dia. So jadi kalau kita rujuk kitab-kitab perubatan Melayu, kebanyakannya dikarang oleh para alim ulama. Fatih, diam. Kebanyakannya dikarang oleh para alim ulama. Para alim ulama, para ahli tasawuf, golongan sufi, contohnya macam Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, apa lagi Syekh Nuruddin Al-Raniri. Semua tu para ulama, dan dalam masa yang sama mereka juga seorang ahli sufi dan mereka juga seorang tabib dan mengarang kitab-kitab tabib. So mereka banyakkannya secara general meletakkan konsep dalam perubatan Melayu ni. Yang pertama adalah niat untuk berubat tu kerana Allah. Itu satu. Kenapa kalau kita fikirkan, kenapa nak kaitkan dengan agama perubatan Melayu ni? Kan namanya Melayu. Kan namanya Melayu, kenapa nak kaitan dengan Islam atau agama? Sebenarnya kalau nak tahu, perkataan Melayu tu telah ditakrifkan sebagai orang-orang Melayu itu adalah orang-orang yang beragama Islam, mengamalkan cara hidup orang Melayu dan adat resam orang Melayu. Dalam istilah Melayu, dalam kamus Dewan pun sebenarnya kita tak lari daripada meletakkan Islam tu digandingkan dengan Melayu. Orang kata Melayu, bila dikatakan Melayu mesti Islam. Itu maksud dia. So dari dulu bila ulama dah meletakkan takrif Melayu itu Islam, so segala adat resam, termasuklah kehidupan seharian ataupun termasuklah aktiviti rawatan, dia mesti terkait dengan Islam. Sebab tu para ulama, kalau kita tengok dalam kitab-kitab mereka, dia meletakkan konsep perubatan Melayu ni, yang pertama, niat untuk berubat tu semata-mata kerana Allah. Itu satu. Tadi kita dah terang konsep yang pertama lah. Apa dalam perubatan Melayu ni, konsep yang paling utama, niat mestilah berubat itu semata-mata kerana Allah. Terima kasih yang join. So kita pergi kepada poin yang kedua. Konsep perubatan Melayu yang kedua adalah prinsip keyakinan. Perubatan Melayu ni, dia meletakkan prinsip keyakinan tu sangat tinggi, sangat utama. Apa dimasukkan dengan prinsip keyakinan tu? Iaitu yakin bahawa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehubungan dengan itu, dalam merawat pesakit hendaklah dilakukan secara ihsan dan sesuai dengan syariat Islam. Yakni apa? Berpandukan Al-Quran dan hadis. Itu prinsip yang kedua,
para tabib meletakkan keyakinan bahawa kesembuhan itu milik Allah. Jadi diri tabib itu hanyalah apa? Hanyalah satu usaha ikhtiar sahaja. Tidak akan memberi bekas. Usaha ikhtiar kita ni hanyalah semata-mata usaha dan ikhtiar sahaja, dan tidak boleh memberi bekas. Memberi bekas apa? Kesembuhan. Kerana apa? Kesembuhan hanya milik Allah. Ya, kita ini hanya berusaha, hanya boleh ikhtiar sahaja. Tu kedua prinsip. Okey, ataupun dalam kata lain, dalam perubatan Melayu ni dia letakkan apa? Akidah yang sahih. Sama juga tu. Okey, konsep perubatan Melayu ni, yang pertama tadi niat semata-mata kesembuhan tu apa? Niat berubat itu semata-mata kerana Allah. Keduanya mesti kena ada akidah yang sahih dalam buku ni. Ataupun dalam buku ni dia kata kena ada prinsip keyakinan, iaitu yakin bahawa yang menyembuhkan hanya Allah, dan kita ini hanya ada usaha dan ikhtiar sahaja. So bila kita dah usaha ikhtiar, jadi tak jadi, sembuh tak sembuh, kita serahkan kepada Allah. Itu maksud dia. Itu prinsip perubatan Melayu yang kedua. Para ulama dah gariskan. Nak jadi tabib ni macam mana? Yang pertama, kena niat untuk berubat tu semata-mata kerana Allah. Kedua, prinsip keyakinan bahawa kesembuhan itu hanya milik Allah. Kita ini hanya ada usaha dan ikhtiar sahaja. Ataupun dengan kata lain, para tabib ni kena ada akidah yang benar. Akidah yang benar mengikut ahli sunnah wal jamaah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, okey, prinsip perubatan Melayu yang ketiga adalah kaedah perubatan yang dijalankan itu hendaklah sah di sisi syariat Islam. Okey, maksudnya apa, Syah? Maksudnya tidak ada melanggar buat perkara-perkara yang dilarang. Okey, contohnya menggunakan perkara yang boleh mensyirikkan. Okey, contohnya tangkal, menggunakan tangkal yang kebanyakan orang zaman dulu bila diberi tangkal, dia rasa tangkal itulah ada kuasa yang menyembuhkan. Itu maksudnya syirik. Itu yang ditolak dalam perubatan Jawi ni. So kena ada yang ketiga, kaedah perubatan yang dijalankan itu hendaklah sah di sisi syariat Islam. Dan yang keempat, menggunakan obat yang halal, herba yang halal, lagi toyib, lagi baik. Halal dan toyib. Yang keempat, menggunakan obat ataupun herba yang halal lagi baik, halal dan toyib. Dan tidak sekali-kali menggunakan ubatan-ubatan yang haram atau bercampur dengan bahan yang haram. Okey, dalam kitab ni dia bagi tahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubatnya, dan penyakit menjadikan tiap-tiap penyakit itu ada ubatnya, dan Dia menjadikan tiap-tiap penyakit itu ada ubatnya. Maka berobatlah, akan tetapi janganlah kamu berobat dengan benda yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Saya ulang sekali lagi. Sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubatnya, dan Dia menjadikan tiap-tiap penyakit itu ada ubatnya. Maka berubatlah, akan tetapi janganlah kamu berobat dengan benda yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. So kat sini ada tegasan daripada Rasulullah SAW, iaitu mengharamkan untuk kita berubat dengan benda-benda yang haram. Ada ke orang berubat benda haram ni? Adalah kalau kita baca, kita biasa dengar, ataupun kita jenis orang yang mengkaji, kita akan dapati banyak ubat daripada benda yang haram. Contohnya apa? Daripada janin bayi yang digugurkan. Lagi satu apa? Daripada gelatin babi. Gelatin babi, khinzir. Banyak lagi lah. Ataupun daripada kidney, ada ubat tu
ataupun vaksin tu daripada kidney ataupun buah pinggang monyet. Contoh, buah pinggang monyet, janin bayi yang digugurkan, apa lagi, daripada bahan-bahan daripada babi, khinzir, sama ada kulit dia ke kan, tulang dia ke, som-som ke, memang ada. So dalam Islam, prinsip perubatan Melayu, kita tidak menggunakan bahan-bahan yang haram. Kita hanya menggunakan ubat atau herba yang halal dan yang baik, yang thayyib. Itu prinsip yang keempat. So tuan-tuan, kita dah bincangkan 4 prinsip dalam perubatan Melayu. Yang pertama tadi apa? Niat berubat mestilah kerana Allah. Kedua, prinsip keyakinan, iaitu kesembuhan, kita kena meletakkan kesembuhan semata-mata adalah dari Allah, ataupun dengan kata lain, kita mesti kena ada akidah yang benar. Yang ketiga, kaedah perubatan mestilah berlandaskan syariat Islam. Yang sah di sisi, maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Ataupun yang sah di sisi syariat Islam. Kita mesti menggunakan kaedah yang sah di sisi syariat. Dan yang ketiga, jika menggunakan ubat ataupun herba, kita akan menggunakan ubat dan herba daripada yang benda-benda yang halal dan yang thayyib, yang baik. Itu. So itu 4 prinsip perubatan Melayu. So kita dah pergi yang keempat lah. So kalau korang pergi mana-mana kitab perubatan Melayu, hampir kesemuanya mesti ada konsep ini. Walaupun dia menggunakan perkataan ataupun ayat-ayat yang lain, tapi dia akan menjurus kepada matlamat ini. So prinsip yang kelima dalam perubatan Melayu ini adalah apa? Prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima adalah prinsip perubatan yang tidak membawa mudarat. Ni prinsip dia. Konsep dia, perubatan mestilah yang tidak membawa mudarat. Perubatan itu tidak sekali-kali merosakkan tubuh, kecuali jika keadaannya sangat-sangat darurat dan tidak ada perubatan lain pada ketika itu. Kecuali kalau terlalu darurat, contohnya ada perawatan, contohnya merawat satu jenis penyakit yang berjangkit dekat kaki jadi busuk, kaki itu terpaksa dipotong. Kalau tak dipotong, kuman itu akan menjalar ke peha, ke betis, ke pinggang. Kalau macam tu, ada syarat-syarat dia, terpaksa potong, dibolehkan kalau tak ada cara-cara lain ataupun darurat. Tapi prinsip kita ni, kalau boleh, kita tidak akan membawa mudarat. Dalam prinsip perubatan Melayu, perubatan itu mestilah tidak membawa kepada kemuradatan. Tak boleh yang membawa mudarat. Itu kalau prinsip yang kelima lah. Perubatan Melayu tidak sekali-kali merosakkan tubuh, ataupun kecuali kalau darurat. So 5 teknik perubatan Melayu kita dah bincangkan pada malam ini. Menggunakan bahas daripada kitab Perubatan Jawi dan kitab ini, kitab Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu. Saya bincangkan daripada kitab ini. Saya bawakan rujukan 2 kitab ini. Saya bacakan kepada tuan-tuan, puan-puan, apakah itu konsep perubatan Melayu ataupun konsep tabib Melayu dalam membuat rawatan. So kita dah sampai ke prinsip yang kelima tadi. So untuk yang baru masuk, saya ulang balik. Dalam perbuatan Melayu ni, dia ada prinsip dia, dia ada konsep dia. Dia bukan main-main. Dan prinsip ini, konsep ini dikarang oleh para alim ulama yang terkenal. Contohnya macam Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Mufti Aceh. Mereka semua ni para ulama dan juga para tabib diraja.
dan telah banyak mengarang kitab sehinggalah sampai kepada kita sekarang ini. Saya bahaskan kepada anda apa itu konsep asas dalam perubatan Melayu, dalam tabib orang Melayu. Okey, yang pertama tadi kita dah bincang. Okey, yang pertama mesti niat berubat itu mestilah semata-mata kerana Allah. Yang kedua, prinsip keyakinan, iaitu kita kena letak keyakinan bahawa kuasa kesembuhan itu hanya milik Allah. Yang ada pada kita hanya apa? Usaha dan ikhtiar. Ataupun dalam kata lain, mesti kena ada akidah yang sahih, yang benar. Itu prinsip perubatan Melayu yang kedua. Prinsip perubatan Melayu yang ketiga, iaitu kaedah perubatan mestilah berlandaskan syariat Islam, berpandukan Quran dan hadis. Yang keempat, okey, menggunakan ubat yang halal dan thayyib, yang baik. Ubat, kalau terpaksa bagi ubat ataupun herba, mestilah ubat yang halal lagi thayyib, herba yang halal dan thayyib yang baik. Itu prinsip perubatan Melayu yang keempat. Dan yang kelima tadi, bahawa prinsip perubatan Melayu, okey, perubatan itu tidak membawa kemudaratan, tidak membawa mudarat. Seboleh-bolehnya tidak membawa mudarat. Itu prinsip yang kelima. Prinsip perubatan Melayu yang keenam adalah tidak berbau tahyul, khurafat dan bid'ah, dan jangan ada syirik. Okey, jangan ada syirik jika kaedah jampi digunakan. Maksudnya perubatan Melayu ni ada jampi, tapi jampi ni dia ada dua. Jampi yang ada unsur syirik dan jampi yang tak ada, bersih daripada unsur syirik. So yang bersih daripada unsur syirik itulah yang dibenarkan. So prinsip perubatan Melayu yang keenam, mestilah tidak ada perubatan ni ataupun kaedah yang berbau tahyul, khurafat, bid'ah, dan jangan yang ada kesyirikan. Itu prinsip perubatan Melayu yang keenam. Walaupun kita ada guna jampi sekalipun, dia jampi yang tak ada unsur syirik. Okey, prinsip yang ketujuh, prinsip mencari yang lebih baik berdasarkan kaedah Islam dan ilmu-ilmu perubatan. Kita akan pilih kaedah yang baik, yang lebih baik. Walaupun ada kaedah-kaedah yang lain, kita sebagai tabib akan syorkan kepada pesakit kaedah yang terbaik, yang sesuai untuk dia. Prinsip yang ke-8, kita terus pada prinsip yang ke-8, adalah mengambil sebab melalui ikhtiar serta tawakal. Maksudnya juga selalu berikhtiar mencari yang terbaik. Maksudnya apa? Bila kita dah usaha ikhtiar dalam melakukan rawatan kepada pesakit, selepas itu mesti meletakkan tawakal kepada Allah. Okey, sebagaimana firman Allah, saya bacakan. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Surah Ali Imran ayat 159, yang bermaksud kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermusyawarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. So para tabib zaman dulu ataupun para perubatan Melayu, konsep dia mesti ada tawakal setelah kita melakukan usaha ikhtiar. Okey, dan yang ke-9, prinsip perubatan Melayu yang ke-9 adalah natijah dari perubatan itu pesakit menjadi sihat. Pertama, sihat, redha dan syukur kepada Allah. Ini kita, matlamat kita sebagai tabib, kalau kita merawat pesakit, okey, dalam konsep perubatan Melayu, bila kita merawat, kita meletakkan natijah perubatan itu adalah semoga-moga dia menjadi sihat. Pertama, sihat, redha dan bersyukur kepada Allah. Dia menjadi bertambah sihat, bertambah redha dan bertambah syukurnya kepada Allah
Syukur sebab apa? Syukur sebab diberi kesembuhan. Bukan sebab tabib tahu kesembuhan tu. Diberi kesembuhan oleh Allah. Maksudnya kita meletakkan, kita mesti kena syarahkan dekat pesakit itu sendiri, bahawa kena letakkan kesembuhan tu bukan pada diri dia sebagai tabib, tak. Dia kena meletakkan kesembuhan, kita kena terangkan ataupun yakinkan para pesakit tersebut bahawa kesembuhannya bukan daripada diri dia. Diri dia ini hanya usaha dan ikhtiar. Dan letakkanlah kesembuhan itu jika ada, adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah konsep perubatan Melayu yang ke-9. Okey, itu 9 konsep perubatan Melayu kita bahaskan malam ini. So saya menggunakan kitab perbuatan Jawi, yang banyak saya guna dalam kitab perbuatan Jawi, dan sebahagiannya saya guna daripada kitab perbuatan Melayu, prinsip dan falsafah asas perbuatan Melayu, karangan Nur Nizam Ngadni. Okey. So banyak lagi kita boleh bahas sebenarnya. Ini sebahagian kecil saja. So ini adalah konsep permulaan ataupun sebelum menjadi para tabib ni. Sebelum jadi para tabib ni, kena ada konsep. Konsep ni lah kita punya base. Base kalau kita buat rumah tu, kita punya beam bawah tu, tapak bawah tu, simen bawah tu, itulah base dia, tapak dia. Dia mesti kena kukuh. Kalau tak kukuh, bila kita bangun bangunan, dia akan cepat roboh, cepat retak. Kalau dia punya fondasi dia ataupun dia punya beam dia tu tak kuat. So sama juga dengan perubatan ni, tabib ni, dia kena ada prinsip asas yang kuat, barulah dia boleh menjadi seorang tabib yang berjaya. Sebab tabib zaman dulu ni bukan calang-calang tau. Tabib zaman dulu ni ulama-ulama, para wali Allah, golongan sufi, golongan mufti. Mufti Aceh tu, Syekh Nuruddin Ar-Raniri tu, dia tu mufti Aceh, kan, mufti Aceh, dan dia juga mengaram kitab perubatan Melayu. Maksudnya bukan calang-calang. So golongan tabib zaman dulu ni setara ulama lah, setara mufti yang karang kitab. So kita baca buku-buku mereka ni, kita ambil lah iktibar bagaimana mereka meletakkan konsep perubatan ni, macam mana mereka melakukan perubatan dan bagaimana konsep dia. So terima kasih yang masuk. Ini kita baru baca yang asas tau. So selepas ni dia ada lagi perbahasan. Okay, saya masuk sikit lah. Okay, selepas kita tahu konsep, dia kena tahu juga dia punya prinsip lah, prinsip asas perbuatan Melayu ni. Dia kena tahu asal kejadian manusia. Ni saya masuk sikit lah. Apa konsep dalam perbuatan Melayu yang seterusnya adalah dia, para tabib kena tahu proses kejadian manusia. Manusia ni terdiri daripada apa? Manusia ni terdiri daripada 2 unsur. Satu unsur roh, rohani ataupun roh, satu lagi unsur jasad. Dia kena mahir. Perbuatan Melayu ni dia takkan lari daripada mengetahui, mengkaji tentang asal kejadian. Maksud asal kejadian ini adalah asal kejadian manusia. So daripada manusia ni, dia ada 2 unsur sebenarnya. Kita ni ada 2 unsur. Satu unsur roh yang kita tak nampak. Yang kedua unsur jasad yang kita boleh pegang, kita boleh merasai dengan panca indera. Itu unsur tu. Dan setiap unsur tu dia ada pecahan dia. Macam roh, unsur rohani ni dia ada pecah dia. Roh ni zat, okey, dia pecah 2. Okey, dia ada pecah dia, ada akal dan naf. Roh ni terbahagi daripada 2, akal dan naf. Dan jasad pula dia ada 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api. Ini dalam perbuatan Melayu antara perkara yang wajib lah, wajib diketahui. Sebab apa? Bila kita nak rawat ni, bila kita tanya simptom pesakit ni, kita tahu sakit ini disebabkan kurang keseimbangan dekat unsur mana, atau terlebih
terlebih keseimbangan dekat unsur mana. Unsur tanah ke, unsur air ke, unsur angin ke, unsur api. Dia kena tahu, dan dia adalah cara-cara nak diagnose. So bila kita dah mahir apa tadi 9 konsep Perubatan Melayu ni, yang seterusnya kena mahir juga tentang asal kejadian manusia. So saya cuba tulis kat sini saya tulis supaya nanti minggu depan kita bahas lebih dalam lagi. Okey, kita panggil insan Insan ini ada dua nampak ni. Satu roh, satu jasad. Satu roh, satu jasad. Asal tak nampak ni. Okey, roh dengan jasad. Roh dengan jasad. Okey. So jasad roh ni dia ada dua sebenarnya pecahan dia. Satu kita panggil akal dan naf. NAF. Betul ke? Naf, NAFT ke? Naf. Naf. Okey, jasad pula dia ada 4. Tanah, air, angin, api. Ini antara pecahan Alamak, tak nampak ke ni? Okey. So ini kita akan bahas minggu depan. Minggu depan kita akan bahas. Okey. Insan ada dua unsur. Satu unsur roh, yang kedua unsur jasad. Okey, unsur roh ni dia ada akal dengan naf. Dan unsur jasad ni ada tanah, air, api, angin. Tanah, air, angin, api. Tanah, air, okey. So ni yang kita bahas. Ini konsep perbuatan Melayu yang para tabib kena tahulah. Okey. Kenapa penting? Penting. Saya bagi tahu konsep Kalau perubatan moden, kebanyakan dia hanya mengambil kira jasad sahaja. Ni perubatan moden. Perubatan moden dia hanya mengambil kira jasad. Dia tak ambil mengira roh. Tapi perubatan Melayu unik dia ambil kedua-dua faktor. Sama ada faktor rohani ataupun jasad. Satu penyakit itu mesti terkait rohani dengan jasad. So perubatan Melayu konsep dia kalau nak buat satu rawatan, dia mestilah bersifat kita panggil lah tu, kalau dekat sini mestilah bersifat holistik. Holistik tu maksudnya apa? Holistik itu menyeluruh sama ada rohani dan jasad. Kita akan diagnose, kita akan ambil kira, kita akan perhatikan, kita akan teliti sesuatu penyakit itu. Kat mana dia punya masalah. Mungkin masalah dia ada pada roh, atau masalah dia ada pada jasad. So kita tidak sebagaimana perubatan moden yang hanya mengambil kira jasad saja, mengubati jasad saja. Tapi perubatan Melayu, tabib perubatan Melayu, dia mengambil kira juga roh. Okey, dia kena teliti juga roh. Okey, roh ini pula terbagi pada dua, akal dengan naf. Akal dia sihat ke, naf dia masalah ke, atau salah satu bermasalah ke, ataupun dua-dua ni masalah, itu berkaitan dengan roh. Okey, kita perubatan Melayu ni tak semata-mata jasad saja kita perhatikan, tetapi ada juga penyakit yang banyak sebenarnya berasal daripada roh yang membawa mudarat, yang roh dia bermasalah, rohanaf dia bermasalah, menyebabkan jasadnya juga terkesan. So banyak, nanti minggu depan kita boleh bincang lagi. So rasanya kita dah bersiaran lebih kurang 45 minit lah.
So saya ulang balik. Okey, Brojeb. Saya Brojeb daripada Raja Bekam. Okey, malam ni kita bahaskan konsep perubatan Melayu. Konsep perubatan Melayu, apa konsep dia? Okey, kita ulang balik sebelum kita tutup. Okey, yang pertama dalam perubatan Melayu adalah kena meletakkan niat berubat semata-mata kerana Allah. Itu satu. Yang kedua, mesti kena ada prinsip keyakinan bahawa kesembuhan hanya milik Allah dan diri kita sebagai tabib hanya ada usaha dan ikhtiar sahaja. Dengan kata lain, mesti kena ada akidah yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga prinsip adalah kaedah perubatan yang dijalankan hendaklah sah di sisi syariat Islam berpandukan Quran dan hadis. Kita tak menggunakan apa tu di luar syariat. Yang melanggar syariat, perubatan yang melanggar syariat, kita tak gunakannya. Itu dalam perubatan Melayu. Yang keempat, okey, menggunakan ubat yang halal dan toyib. Ubat ke, herba ke, dalam perubatan Melayu semuanya yang halal dan baik. Tak sekadar halal, tapi yang toyib juga yang baik. Bukan sekadar halal saja, tapi yang toyib, yang baik pun kita mengambil kira. Dan perubatan Melayu ni juga tak akan menggunakan, tidak sekali-kali akan menggunakan perubatan yang diharamkan ataupun bahan-bahan ubat yang diharamkan atau ubat-ubat yang bercampur dengan barang-barang yang haram pun kita tak guna. Itu prinsip dia. Okey. Zaman sekarang ni banyak ya bahan-bahan yang haram dalam perubatan. Banyak sebenarnya kalau kita mengkaji betul-betul, memang banyak. Okey, apa yang haram tu contohnya, okey, daripada gelatin babi, salah satu dia, ataupun daripada janin bayi yang digugurkan, ataupun daripada kidney, yang saya tahulah ni kidney buah pinggang haiwan, contohnya monyet. Dia ambil sel ataupun zat sebahagian cebisan buah pinggang monyet dijadikan ubat ataupun vaksin pun ada juga. Itu pun barang-barang yang diharamkan sebenarnya. Okey, tu dalam perubatan Melayu tak akan sekali-kali para ulama kita dah meletakkan syarat tidak akan sekali-kali menggunakan ubat daripada barang yang haram ataupun yang bercampur dengan yang haram pun tidak. Prinsip yang kelima juga tidak, perubatan itu tidak memudaratkan, tak membawa perkara yang mudarat. Contohnya kalau terpaksa ada setengah kalau perubatan moden ni, kencing manis, kalau tak ada jalan lain, potong kaki. Potong kaki tu mudarat. Dalam perubatan Melayu tak ada. Kita cuba mengelakkan perubatan yang membawa mudarat. Kita mengelakkan perkara itu, ataupun tak akan sekali-kali memilih option itu kecuali jika sangat darurat dan tak ada perubatan yang lain pada ketika itu. Ada juga pengecualian. Okey, yang seterusnya dalam perubatan Melayu ataupun dalam tabib Melayu ni, okey, tidak ada unsur-unsur yang berbau tahyul, kurafat, bida'ah dan syirik. Contohnya tangkal lah. Dia gunakan tangkal. Itu bukan termasuk golongan perubatan Melayu. Sebab bila perubatan Melayu ni, dia mesti ada kaitan dengan Islam. Bila kata Melayu, seperti mana saya cakap tadi, Melayu, Islam daripada zaman dulu memang tak dipisahkan. Sehinggalah sekarang ni dalam kita punya perlembagaan, bila dikatakan Melayu, mesti Islam, mengamalkan cara hidup Islam dan adat resam orang Melayu. Macam tu lah. So, bila dalam buku tabik pun sendiri, dalam buku tabik Melayu pun, dia termasuk sekali kerohanian ataupun prinsip-prinsip akidah Islam dalam perubatan Melayu. Mesti ada. Okey. Prinsip yang keenam tadi, tidak berbau tahyul, kurafat dan bida'ah dan syirik. Yang ketujuh, prinsip mencari yang lebih baik berdasarkan kaedah Islam dan ilmu-ilmu perubatan.
Yang ke-8, mengambil sebab melalui ikhtiar serta tawakal. So dalam diri para perawat ataupun para tabib zaman dulu, okey, dia meletakkan ikhtiar, usaha ikhtiar sahaja pada diri dia. Dan kesembuhan tadi, berbalik pada nombor 2, kesembuhan hanya milik Allah. Dan selepas itu, dia bertawakal. Itu. Dia kena ada unsur usaha ikhtiar dan selepas itu bertawakal. Dah usaha, kita rawat dia, bagi herba, buat bekam. Lepas tu buat apa? Lepas dah habis rawatan itu, kita bertawakal kepada Allah. Itu prinsip yang ke-8. Mesti kena ada tawakal dalam berubat. Yang ke-9, natijah. Yang terakhir prinsip dia natijah. So natijah daripada rawatan ini mestilah membawa kepada sihat, redha dan syukur kepada Allah. Itu prinsip dia. Kalaulah seseorang itu kita yakin bila kita ubat dia, kan, dia boleh jadi bertambah tidak redha, tidak syukur kepada Allah, baik jangan ubat. Contohnya macam tu. Dia letakkan natijah ni sebagai seorang perawat ni, bila nak memilih merawat seseorang, mestilah kita letak dalam kita punya mindset, natijah daripada rawatan itu nanti moga-moga pesakit itu menjadi lebih sihat, lebih redha dan bertambah syukur dia kepada Allah. Itu kita punya natijah. So 9 prinsip ini mestilah dipegang oleh para tabib, ataupun dah pun digariskan sebenarnya, cuma kita ada yang perasan tak perasan. Mana-mana kitab perubatan Melayu pun mesti kebanyakannya akan berkait dengan prinsip 9 prinsip yang saya nyatakan tadi. Ini pun terdapat dalam buku ni, dan sebahagian tadi dalam buku ni lah kita ambil tadi, yang saya ambil tadi, yang dah saya gabungkan tadi. So yang ni apa ni? Ini konsep seterusnya. Kita bincang minggu depan sebenarnya. So ini kita panggil teaser je lah. Okay, macam mana perubatan Melayu ni dia merawat. Bila dia merawat dengan lebih dalam, dia akan mengambil kira 2 unsur. Dalam tubuh manusia ni ada 2 unsur, jasad dengan roh. Roh ni ada pula dia punya sifat dia. Sifat dia akal dan naf. Dan jasad ni pula ada sifat dia, sifat tanah, sifat air, angin, api, juga mengambil kira dalam membuat rawatan kepada pesakit. So serba sedikit, terima kasih kepada yang join live kita malam ni. Terima kasih. So kita jumpa lagi bersama Bro Jeb. Saya dari Raja Bekam, Bro Jeb. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih siapa yang join. Okey, terima kasih pada yang join. Jumpa kita minggu depan. Kita bahaskan teori 4 unsur. Okey, bye bye.